نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada tengah hari ini kita diberi ruang dan peluang oleh Allah berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita berada pada satu bulan antara Ramadan dan juga Rajab. Bulan yang kebanyakan kita ghafil. Alfa leka bulan itu adalah bulan Sya'ban. Kenapa Nabi sebut begitu? Bulan antara Rajab dan Ramadan, bulan yang manusia mereka leka dan alfa. Bulan itu bulan Sya'ban. Kerana sedar ataupun tidak sedar, kita sudah hampir masuk ke bulan Ramadan. Hanya mungkin sekitar kurang lebih 3 minggu macam tu kita dah masuk ke bulan Ramadan. Oleh kerana kita berada pada bulan yang namanya bulan Sya'ban, mungkin saya akan berkongsi beberapa perkara yang perlu kita ketahui mengenai bulan yang dinamakan bulan Sya'ban. Pertama, ada 2 sebab Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa pada bulan ini. Kalau pada bulan Rajab, bulan lepas, Nabi banyak berpuasa kerana bulan itu adalah bulan haram. Bulan haram bermaksud bulan yang diharamkan untuk berperang, maka Nabi gunakan masa yang ada bila Nabi tak keluar berperang. Nabi gunakan sebaiknya untuk Nabi SAW berpuasa. Bulan ni pula Nabi yang mulia SAW banyak berpuasa. Yang pertama, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu sendiri menceritakan, kerana Nabi sendiri sebut bulan ini
adalah bulan amalan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi suka ketika mana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat di sisi Allah dalam keadaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Kalau kita tuan-tuan sekalian, contohnya solat. Solat itu ibadat dia mungkin sekitar kurang lebih 5 ke 10 minit. Kemudian terhenti. Kalau kita baca Al-Quran, mungkin minima sekitar kita baca Quran mungkin sekitar 20 minit, itu tanda-tanda kecil kiamat. Mungkin 5 ke 10 minit juga. Tetapi untuk puasa, sedar ataupun tidak, ibadat itu dilakukan semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kurang lebih mungkin 12 jam. Maka Nabi suka masa amalan Nabi diangkat dalam keadaan Nabi sedang beribadah kepada Allah. Dia ibarat macam inilah, senang nak nampak. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia mati dalam keadaan sedang beribadah atau dalam perjalanan menuju ibadah atau balik daripada ibadah. Sahabat kita ni tuan-tuan sekalian meninggal dunia. Kita dengar dia meninggal dunia tuan-tuan sekalian dalam perjalanan nak menunaikan solat zuhur. Maksudnya dalam menuju ibadah kepada Allah. Ataupun dia meninggal dunia ketika mana sedang beribadah. Ataupun dia balik daripada ibadah. Kematian ni kita panggil kematian yang baik. Sebab tu Nabi suka masa amalan Nabi SAW diangkat di sisi Allah dalam keadaan Nabi sedang beribadah kepada Allah. Ibarat tadilah senang nampak. Tuan-tuan ingat tak berapa tahun lepas peristiwa berlaku di Makkatul Mukarramah, musim haji yang kren jatuh tu. Kita azan dulu, sekejap kita dengar cerita kren. Allahu Akbar. حول ولا قوة. اللهم رب هذه الدعوة التامة
salatil qa'imah ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kes apa dia beberapa tahun yang lepas, kren jatuh di Mekah. Kan yang terlibat juga kan, apa dia, jamaah haji Malaysia. Salah seorangnya satu perempuan daripada Kelantan. Jatuh mati kena kren. Tapi tu nak bagi tahunya, mati itu dalam keadaan tempat yang baik. Orang tak bunyi sangat mati itu jatuh kena kren. Orang sebut apa dia? Mati dalam Masjidil Haram. Mati tengah musim haji. Mati dalam ihram. Kren tu tak bunyi mana sangat. Sebab apa? Allah muliakan. Cuba tuan-tuan bayang kalau dia mati jatuh kena kren Bukit Bintang 3 pagi. Bukit Bintang lagi kan? 3 pagi lagi. Hai, daddy buat apa kat sana kan? Jadi nak bagi tahunya, Nabi suka bila amalan Nabi SAW diangkat dalam keadaan Nabi SAW berpuasa. Jadi kita kena faham, amalan kita diangkat di sisi Allah dalam 3 keadaan. Semuanya berdasarkan hadis Nabi SAW. Pertama, amalan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap hari yauman, setiap hari yaumian, setiap hari. Malaikat yang menulis dosa pahala kiri kanan kita, yang bertugas pada pagi hari akan mencatat semua sampai ke petang hari. Diangkat amalan kita, masuk malaikat yang bertugas pada petang hari, dicatat apa yang kita buat sampai keesokan hari. Diangkat, masuk pula malaikat yang bertugas. Begitulah rutin setiap hari. Setiap hari begitu. Yang kedua ialah amalan kita diangkat di sisi Allah setiap minggu, iaitu pada hari Isnin dan Khamis. Ini antara sebab Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga suka berpuasa Isnin dan Khamis. Diangkat di sisi Allah. Kecuali ada kumpulan individu yang amalan mereka tidak diangkat di sisi Allah. Siapa dia? Orang yang dia ni tidak bertegur siapa, bertelingkah dengan sahabat dia, bertelingkah dengan rakan dia. Tidak bertegur siapa dan tidak bertegur siapa itu adalah kurang lebih 3 hari. Sebab tu kita nak bergaduh ke, kita nak bertelingkah dengan sahabat kita, adik-beradik kita, rakan kita, taulan kita, agama benarkan. Tetapi kalau kita ambil keputusan tak mau cakap dengan dia, hanya agama benarkan kurang ataupun tidak lebih daripada 3 hari. Bergaduh dengan jiran. Jiran ni perangai tuan-tuan. Buat renovation rumah tiap-tiap hari. Orang setahun 2 kali, dia tiap-tiap hari buat renovation rumah. Kita sakit jiwa jiran dengan dia. Kita kata lebih kurang kat dia, dia terasa hati, kita pun terasa hati. Tak tegur siapa dengan dia, tak mau sembang dengan dia, tak apa. Jangan lebih pada 3 hari. La yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Kata Nabi, tak boleh, tidak halal bagi seorang muslim dia tidak bertegur siapa dengan rakan dia, jiran dia, rakan saudara seagama dan lebih daripada 3 hari. Kata Nabi, mereka punya bergaduh ni jumpa di pertengahan jalan, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Kita tengok dia, kita berpaling ke tempat lain, dia tengok kita, dia berpaling ke tempat lain. Cerita dia apa yang Nabi kata ni ada. Kita bergaduh member kita ni, kalau boleh ni tengah jalan pun tak mau selisih. Bergaduh dengan member ni, pi rumah kenduri, tengok-tengok dia ada. Ish, kalau aku tahu main lambat sikit pun tak apa. Boleh. Tapi jangan lebih pada 3 hari 3 malam. Dan yang terbaik antara 2 orang yang berselingkah ini, ialah orang yang mula-mula dia jatuhkan ego dia. Dia orang yang mula-mula menghulurkan pendamaian dengan memberi salam. Itu tu ingat senang ke?
Assalamualaikum warahmatullahi tu atau Assalamualaikum tu, dia ringan nak sebut. Tapi bila kita bertelingkah, tu tengok senang ke kita nak mulakan? Hang nak, hang mai bagi salam ke aku, hang mai sujud ke aku. Walaupun duduk sebelah rumah, nak kata kita Assalamualaikum pakai tak. Tapi kalau kita boleh runtuhkan keegoan ini, kita yang terbaik. Sebab masalah amalan tak diangkat di sisi Allah. Kita kerja tuan-tuan, bertahun-tahun, pangkat kita tidak diangkat, bermasalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, amalan kita diangkat di sisi Allah ialah pada bulan yang dinamakan bulan Sya'ban. Bulan ni. Bila? Wallahu a'lam. Sebab Nabi tak nyatakan. Nabi tak nyatakan bila. 10 Sya'ban, 15, 20, 25, wallahu a'lam. Tapi confirm pada bulan Sya'ban. Ada orang kata 15, wallahu a'lam. Nabi sebut bulan Sya'ban. Jadi kita tahu dah hari ini yang pertama, siapa yang Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban? Kerana amalan kita diangkat di sisi Allah Jalla wa'ala. Pertama. Yang kedua, semua orang tahu. Poin yang kedua, sebab apa Nabi SAW banyak puasa pada bulan ni? Inilah satu bulan yang kebanyakan para isteri Nabi, mereka memanfaatkan bulan yang dinamakan Sya'ban sebelum bulan Ramadan dengan mereka mengqadha puasa-puasa mereka yang mereka tak dapat lakukan pada bulan Ramadan. Sama ada ini kemuncak mereka mengqadha puasa mereka, atau lebih tepat mereka mengumpulkan semua puasa mereka dan mereka gunakan bulan Sya'ban untuk mereka selesaikan qadha. Sebab tu salah seorang ulama daripada Saudi, Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan menyebut, dia ambil satu hadis bincang masalah qadha puasa. Hadis yang Nabi kata, man sama Ramadan thumma tabi'u sita min Syawal fa ka'annama siyamud dahr. Siapa-siapa yang dia puasa pada bulan Ramadan, lepas itu dia ikuti 6 hari bulan Syawal, seolah-olah dia ni nanti dapat ganjaran sepanjang tahun dia puasa. Nak dapat ganjaran sepanjang tahun, dia ada terma dan syarat dia. Pertama, 6 hari itu pada bulan Syawal. Yang kedua, kata mereka, sesiapa yang puasa pada bulan Ramadan, siapa yang puasa pada bulan Ramadan, maksudnya dia sempurnakan puasa dia. Maksudnya kalau ada orang yang masih lagi, dia belum qadha puasa dia, dia kena settle dulu. Selesai dulu yang tu. Baru diikuti 6 hari bulan Syawal, baru dia dapat ganjaran sepanjang tahun. Maksudnya, kata Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, dia kena qadha dulu, baru puasa 6. Kalau kita buka pula kitab yang ditulis oleh Imam Syaukani, satu kitab nama Nailul Autar. Imam Syaukani pula sebut, dia kata, isteri Nabi ini termasuk dalam kumpulan fastabiqul khairat. Orang yang berlumba-lumba buat kebaikan, buat kebajikan. Mereka puasa Isnin Khamis, 13, 14, 15 bulan Islam, 9, 10 Muharram, puasa hari yang dinamakan Arafah, puasa dengan puasa sunat. Tetapi mereka tetap melewatkan mengqadha puasa pada bulan Sya'ban. Jadi menunjukkan tidak salah, kata Imam Syaukani, kalau mana-mana individu nak berpuasa dengan puasa sunat dan dilewatkan qadha puasa. Maka ini dinamakan khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada orang berpegang nak selesaikan qadha dulu, itu hutang yang perlu diselesaikan, baru dia nak buat dengan puasa sunat, bismillah. Ada orang pula nak berpegang dia nak puasa sunat dulu, dia nak lewatkan qadha, bismillah. Tak ada isu. Isteri kita kan, dia bulan Ramadan dia tak boleh puasa 10 hari. Dia berkata, abang dia tak, saya nak puasa 6 dulu, saya nak lewat sikit qadha puasa. Kita pun tak cakap banyak, kita pun kata kat dia, Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan menyebut, oi, kira boleh bunyi bintu kira kemah. Sesiapa yang dia nak puasa dengan puasa sunat, dia kena selesai dulu puasa dia yang fardu.
Kita pula tambah lagi. Duk rajin bagi sedekah, kalau zakat tak settle yang wajib pun tak guna. Oh, kita pun kemas. Isteri kita pula kata, Imam Syaukani, lebih baik tuan-tuan diam. Dalam kitab dia Nailul Autor sebut, lebih baik kita ada isu. Yang mana saya ingat tuan-tuan sekalian, kita kena faham bila dia nak puasa dengan puasa sunat dulu, dia nak lewatkan qada, dia kena bagi tahu pada waris dia, suami dia. Berapa hari dia tak puasa. Berlaku apa-apa dekat dia, kita niabatan anha, kita yang kena selesaikan. Meninggal, kematian, siapa jangka? Ada puasa yang belum diqada dia, dan kita tahu benda tu dengan syarat kita tahu. Sebab dia kahwin dengan kita, dia ada info pada kita ada 10 hari dia tak qada. Maka kita bertanggungjawab selesaikan. Sama ada para ulama setuju kita boleh puasa untuk dia, ataupun yang keduanya, kita ganti dengan sekadar cuma membayar fidyah. Kedua-duanya. Tapi yang lebih aula ialah kita yang mengqada puasa untuk dia. Saya bila ingat cerita ni, saya teringat dulu. Zaman kita duk jawab soal jawab di radio ni. Sekitar, saya balik Malaysia 2006, sekitar 2007, 2008, saya tak ingat lah. Ada satu stesen radio, saya ada program soal jawab sejam, seminggu sekali. Saya tak mau bagi tahu radio mana, ini saya kena rahsiakan demi keselamatan pilihan raya. Tak ada kena mengena pun, nampak tak? Jadi kita ada soal jawab, bulan Syakban ni lah, 2008, 10 tahun lepas lebih kurang. Dia radio dengan TV ni, saya tak berapa syok sebab dia formal. Kita pula bukan jenis formal ni, dia main tanya soalan. Dia kata, Ustaz ni dia kata, baru ni bulan Ramadan, isteri saya, dia ada 10 hari dia tak qada puasa. Jadi lepas Ramadan, dia abang kat saya, dia nak lewatkan qada, dia nak puasa dengan puasa sunat dulu. Saya kata, dia puasalah qada dulu. Puasa sunat buat nanti. Dia kata kepada saya, abang dengan isteri Nabi siapa lagi pandai? Saya diam, tak bolehlah, saya tak kata apa. Dia pun puasa dengan puasa sunat. Dia tak qada puasa dia. Lepas daripada bulan Ramadan, lepas daripada bulan Syawal, sakit dia tahu Ustaz. Sakit, demam panas, masuk hospital, seminggu kena tahan, meninggal. Jadi saya sebagai suami dia, saya tahu dia tak boleh puasa seminggu. Dia tak boleh puasa itu 10 hari, dia tak qada lagi. Apa yang perlu saya buat? Saya pun bagi tahu kepada dia, sebagai suami, tuan boleh ambil satu benda yang baik, buat kebaikan pada dia, tuan boleh qada puasa tu untuk dia. Dia dengar-dengar tau, dia kata apa? Saya, ni radio ni, saya nak qada puasa kat dia, puasa saya pun saya tak qada-qada lagi. Ni mangkuk ni, nampak tak? Tak apalah, saya pun okey lah. Lepas tu yang saya kata dia ni dahsyat tu. Dia kata, kalaulah Ustaz, saya qada puasa kat isteri saya, puasa saya, Ustaz nak tolong qada ke? Awak yang hang masukkan aku dalam masalah rumah tangga hang. Saya hampir-hampir nak kata, hang tahu tak, puasa aku pun aku tak qada lagi. Hampir nak kata macam tu. Kalau tak mampu, tak boleh dan sebagainya, cukup dengan fidyah. Bagi makan sehari seorang orang miskin. Dia tak boleh puasa 10 hari, 10 orang miskin selesai. Jadi macam mana kita nak linkkan? Orang tanya kita, yalah isteri Nabi yang qada puasa, tapi yang Nabi banyak puasa ni pasal apa? Macam mana nak linkkan? Nabi kita SAW ni tuan-tuan, Nabi ni dia tak boleh tengok bila isteri Nabi qada puasa. Nabi dia tak boleh tengok isteri Nabi ni, Nabi tak boleh tengok isteri dia puasa seorang. Nabi dia nak teman juga isteri dia puasa, supaya isteri Nabi ni tak rasa dia puasa keseorangan. Boleh nampak tak? Nabi bila isteri Nabi qada puasa, Nabi kena teman. Sebab Nabi tak mau isteri Nabi ni keseorangan berpuasa. Lebih kurang macam kita, lebih kurang macam tuan-tuan lah. Betul tak? Tuan-tuan pun sama. Bila isteri tuan-tuan qada puasa, tuan-tuan pun tak boleh tengok dia puasa keseorangan. Tuan-tuan mesti nak suruh dia buka.
Perangai kita ni Allah saja tahu. Jadi diceritakan dalam hadis Nabi kita SAW, kalau tidak ada sebarang urusan, Nabi lepas daripada subuh, Nabi hanya akan balik ke rumah. Balik ke rumah. Setelah Nabi solat 2 rakaat. Nabi tunggu sampai agak boleh solat dah, Nabi akan solat 2 rakaat. Yang kita panggil solat duha ataupun isyraq. Sebab dalam hadis Nabi sebut, siapa yang lepas solat dia duduk di tempat solat dia sampai matahari naik, dia solat 2 rakaat, dia akan dapat ganjaran haji dan umrah tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Yang ni tuan-tuan, kita yang kerja tak boleh buat. Sabtu Ahad, yang ni jangan lepas peluang. Sabtu Ahad kita pergi sembahyang subuh di masjid surau, ada kuliah subuh dan sebagainya. Tengok habis 7:30, sebelum keluar solat 2 rakaat. Haji umrah sempurna, sempurna, sempurna. Bila lagi kita boleh buat? Bila kita buat umrah, kita buat haji, kita ni tak rushing dah dengan kerja, anak bini ni semua boleh buat. Bila Nabi balik, manusia, Nabi SAW nak sarapan. Tengok isteri Nabi tak buat lagi sarapan. Nabi tanya kepada isteri Nabi, "Ma sana'al futur? Kamu tak sediakan lagi sarapan?" Kata isteri Nabi, "Belum lagi wahai Rasulullah. Lagipun hari ini kami mengqada puasa." Mengqada puasa. Bila Nabi dengar isteri Nabi mengqada puasa, sebab seorang perempuan bila dia nak puasa dengan puasa sunat, dia kena dapat keizinan suami dia. Tapi kalau dia nak puasa dengan puasa yang fardu, dia tidak perlu mendapat keizinan. Walaupun puasa tu qada. Macam dia nak puasa bulan Ramadan, dia tak payah minta keizinan pada kita sebab fardu. Termasuk puasa-puasa fardu yang lain. Jadi kata Nabi, bila isteri Nabi kata kami belum lagi buat sarapan, lagipun hari ini kami mengqada puasa, kata Nabi, "Idzan, kalau begitu, idzan, kalau macam tu, aku akan berpuasa sekali dengan kamu semua." Maksudnya isteri Nabi berpuasa dengan puasa qada dan Nabi berpuasa dengan puasa sunat. Imam Syafi'i menyebut, mana-mana puasa yang dinamakan fardu mesti dimulakan niatnya sebelum matahari naik. Tetapi mana-mana puasa sunat boleh diniatkan walaupun matahari sudah naik, dengan syarat antara setelah naik matahari dan sebelum kita niat, kita tidak melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Contoh, hari Khamis esok, lepas subuh hantar isteri, anak-anak apa semua, isteri pergi kerja, anak-anak pergi sekolah semua ni, masuk ofis pukul 8.30, apa pun tak ada makan lagi ni. Minum pun tak ada, rokok sepa pun tak tarik lagi. Masuk ofis, bos panggil meeting, keluar-keluar 10.30. Meeting makan pun tak ada, minum pun tak ada, apa pun tak ada hari tu. Keluar-keluar 10.30. Alang-alang puasa pila hari Khamis, dibenarkan kalau kita tak buat apa-apa lagi membatalkan puasa. Nama dia puasa sunat. Tapi kalau ingat, alang-alang qada lah hari ni puasa, tak boleh. Kerana kalau puasa yang wajib, mesti sebelum matahari ni. Jadi Nabi kata kepada isteri Nabi, bila isteri Nabi kata, "Belum lagi, kami tak buat lagi sarapan, wahai Rasulullah, lagipun hari ni kami mengqada puasa." Nabi kata, "Idzan, kalau begitu, kalau macam tu, aku akan berpuasa dengan kamu semua." Isteri Nabi berpuasa dengan puasa qada. Nabi berpuasa dengan puasa sunat. Isu hari Khamis tu atau cuti contoh. Isteri pun tak kerja, kita pun praktikal hadis ni. Lepas subuh tak balik, tunggu apa lebih kurang 20 minit. Apa dia 20 minit lepas masuk waktu syuruk, kita pun solat 2 rakaat. Keluar-keluar, alhamdulillah hari ni dah dapat ganjaran haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Balik-balik rumah, tanya isteri, hari ni cuti takkan tak buat sarapan? Dia kata, "Tak buat lagi bang, lagipun hari ni cuti, lagipun hari ni saya qada puasa saya." Kita dengar-dengar persis kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oh, kita kemas bunyi. Kita cakap Arab tu, idzan, kalau begitu. Oh, bulan tu lagi kemas. Idzan, kalau macam tu, tak payah buat sarapan. Abang makan kat kedai mamak. Bukan nak puasa sekali, makan kedai mamak. Kita ni dengan Nabi ni cukup jauh. Nak kata bulan Syakban ni ambil sehari ke 2 hari puasa pakai tak? 2 poin. Nabi yang mulia SAW banyak berpuasa pada bulan yang namanya bulan Syakban. Yang kedua yang tuan-tuan dengan saya kena tahu bulan Syakban. Ini antaranya disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um. Walaupun para ulama berbahas mengenai kesahihan hadis ni. Tadi disebut oleh Salim Al-Hilali dalam kitab dia Nahiyah Mausu'an Nahiyah, disebut oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um dan sebagainya, mengenai arahan Nabi idza stanfa Sya'ban fala tasumun. Mengenai ada arahan bila sudah masuk melangkau 15 Sya'ban. 15 Sya'ban maka Nabi SAW melarang berpuasa. Kerana lagi 2 minggu nak masuk Ramadan, Nabi nak suruh kita isti'dad, Nabi nak suruh kita buat persiapan sebelum masuk Ramadan. Jadi 15 Sya'ban ke atas disebut oleh Imam Syafi'i antara puasa-puasa yang tidak dibenarkan setelah 15 Sya'ban. Kecuali orang yang memang konsisten, setiap Isnin Khamis ni memang dia duk puasa. Walaupun sudah melangkau 15 Sya'ban ke atas, dia tetap boleh berpuasa. 1. 2. Orang yang memang konsisten, dia ni memang dengan puasa Daud alaihi salam. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Melangkau 15 Sya'ban ke atas, dia boleh teruskan rutin dia. 3. Orang yang masih lagi ada puasa-puasa yang belum diqada, baru teringat dah melangkau 15 Sya'ban, dia boleh terus mengqada puasa dia walaupun sudah melangkau 15 Sya'ban. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita kena tahu ialah pada bulan yang namanya bulan Sya'ban ini ialah ada hari yang juga diharamkan kita puasa, ialah hari yang dinamakan hari Syak. Hari yang Nabi sebut idza syakka ahadukum. Hari yang Nabi sebut la tataqaddamu Ramadan bisawm yaum atau yaumain. Disebut juga oleh sahabat, man sama lahu yaumul ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Hari yang Nabi bagi arahan, janganlah sesiapa pun antara kita dia mendahului menyambut Ramadan dengan dia berpuasa sehari atau 2 hari lebih awal daripada bulan Ramadan. Contoh, hari ni hari tengok anak bulan, menentukan esok atau lusa puasa, maka hari ni dinamakan hari Syak, dan hari ni hari yang dilarang kita berpuasa. Jelas? Hari ni hari Syak, hari dilarang kita berpuasa. Katalah hari ni tengok anak bulan, hari ni tak nampak anak bulan. Bermaksud esok tak puasa, lusa puasa. Jelas? Hari ni tak nampak anak bulan, Allah perkenankan doa kita. Tak nampak anak bulan, tak payah puasa esok. Lusa baru puasa. Esok juga dinamakan hari Syak. Siapa yang nak puasa juga hari Syak. Kata sahabat, dia bukan melakukan ibadah, tetapi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali sama juga 3 kumpulan tadi. Siapa dia? Orang yang memang rutin dia puasa Isnin Khamis, hari ni tengok anak bulan, tak nampak, hari Jumaat puasa, esok Khamis memang dia duk puasa. Asalnya esok tak boleh puasa kena hari Syak, tapi rutin dia puasa, dia boleh puasa. Hari ni tengok anak bulan, hari ni hari Syak, dia duk puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Semalam tak puasa, hari ni dia boleh puasa walaupun hari ni sebenarnya hari Syak. Ataupun dia ada lagi contohnya 2 hari lagi tak qada puasa. Ada ustaz main cerita, ustaz kata esok hari Syak, jadi tak boleh puasa kecuali beberapa kumpulan, antaranya ada orang yang belum qada puasa.
Maka walaupun esok sebenarnya tak boleh puasa, tapi kerana dia belum qada, dia boleh puasa. Dia baru teringat, ada sehari lagi puasa yang dia tak qada lagi bulan Ramadan baru ni. Baru teringat. Sampai dia kata, kalau aku tahu tak main kuliah pun tak apa hari ni. Biar tak teringat. So, walaupun esok sebenarnya tak boleh puasa kena hari Syak, tapi dia boleh puasa kerana itu adalah puasa yang perlu dia qada. Jadi 3 benda yang kita kena tahu. Hari Syak, hari kita tengok anak bulan. Menentukan sama ada esok ataupun lusa 1 Ramadan. Kerana kita berpuasa dengan kata Nabi SAW, dengan kita melihat anak bulan, dan sekiranya kita tak nampak anak bulan, maka kita perlu sempurnakan bulan Sya'ban biikmali Sya'ban. Kita perlu sempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Sebanyak 30 hari ya. Kalau dia berpuasa hari putih, Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Bila masuk 15 Sya'ban, maksudnya 15 Sya'ban ke atas. Bermula 16 Sya'ban. Itu maksud dia. Nah, wallahu a'lam. Itu maksud dia, bila masuk setengah Sya'ban, bermula 16 Sya'ban ke atas. Itu termasuk daripada larangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi kita tengok tuan-tuan, sekali lagi puasa kita melihat anak bulan. Asal dia, kalau nampak anak bulan, orang yang duduk di sekitar tu, ada orang yang fiqah, orang yang dipercayai, dia kata dia nampak anak bulan. Asalnya, mereka yang duduk di situ semua dah boleh puasa. Walaupun tempat lain tak nampak lagi anak bulan. Itu asalnya. Dan yang ni pernah berlaku di Malaysia. Kalau tuan-tuan ingat tahun 80-an, ada 2 negeri nampak anak bulan dan mereka sambut raya awal daripada negeri-negeri yang lain. Tahun 80-an, siapa ingat? Mana dari mana? Perak dengan Johor. Sampai pak kita pun kelang kabut nak balik Perak malam tu. Sepatutnya turn raya di Kedah, nak balik juga Perak sebab nak raya esok. Kelang kabut. Sejak kes ni lah, pihak istana mainkan peranan. Jadi mengumumkan Ramadan, apa dia, raya dan sebagainya melalui pihak istana penyimpan mohor-mohor besar. Jadi saya akan cerita nanti macam mana matlak cara kita tengok anak bulan. Walaupun kalau dia duduk di, contohnya di Kelantan, border dia, rantau panjang tu border dia Thailand. Kelantan rantau panjang, sungai, border tu Siam. Apa dia panggil belah sana? Macam, pakcik macam menapi ya. Kurang keyakinan saya nampak golok. Katalah Malaysia nampak anak bulan. Tengok orang Thailand duduk belah golok tu tak nampak anak bulan. Malaysia kena puasa. Thailand tak payah puasa. Kita tengok mereka sakit hati ya, daripada seberang sungai baru memang mereka duk balas nasi rabu. Tak apa. Kalau tak mau puasa, pi musafir ke Thailand. Habis cerita. Cuma kalau dia memang hari dia tengok anak bulan tu, dia memang duk ada Thailand. Dia cadang nak balik esok. Tengok-tengok di Thailand tak nampak anak bulan, Malaysia nampak anak bulan. Tak jadi balik tu Sebab kalau balik kena puasa. Jadi dia balik lusa. Balik lusa orang Malaysia puasa hari kedua. Dia puasa hari yang pertama. Jelas? Katalah hari tu Malaysia puasa 30 hari. Dia baru puasa 29 hari. Tak ada isu. Puasa antara 29 sampai 30 hari. Tapi kalau Malaysia hari tu puasa 29 hari. Dia baru puasa 28 hari. Sakit lah. Nanti kita cerita lagi ni nak ubah. Dia nak musafir balik ke Thailand ke macam mana? Nanti kita cerita bulan Ramadan nanti. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.